I pakai boom. Pakai boom. Oh, yes. Boleh juga. Boleh? Ni mudah tertipu kan ni. Yeah. I kat rumah, I pakai boom. Sebab CCTV rumah I pakai production Michael Ang. Teruknya. Bila betul ke gosip dengan Jangan. kenapa nak pakai gosip? Aja Apa tu? Bukan maskot. Ha? Oh, ingat maskot tadi. Alright. Ada juga 2 ekor kat rumah I bela. Setiap kali tu sama lah. 3 lah. Itu memang dah ada. Dia berbulu. Panjangnya. Nantilah dah rekod. Ya, 4 musim tu turut. Tak apa sikit. I 1 musim tak ada, 3. Musim ketiga. Sebab 3 masa tu I heard bisa bajet tak cukup. Oh no, just kidding. Sorry. I pakai boom kan? Okay. Kembali untuk musim keempat macam mana? Okay, saya rasa sangat-sangat bangga sebab program ni fun. Tak ada sebab untuk saya menolak program ni. Tambah pula saya dengar dia live, lebih mencabar. Kena ikut format lah, which is live ni kita kena jaga on dia punya timing, dia punya tata bahasa kan. Kalau macam rekod mungkin kita salah cakap atau apa, kita boleh potong, right? So kalau live kita kena fikir jawapan-jawapan ataupun ayat-ayat yang solid untuk kita keluarkan. So benda tu kena bertapis dan juga berlapis. Gitu. Kan dekat Oh tak sorry. Ada yang kata selalu menekan dengan tempat yang sama mana Ya. Dia memang tadi ke? Saya pakai bomo. Oh tak, sorry terlepas. Tidaklah juga. Tapi kadang-kadang saya bincang-bincang juga dengan partner, dengan siapa semua. Especially partner orang yang paling tepat tau. Dia adalah orang yang paling bijak dan dia punya tekaan tu macam tepat. Saya kata partner pakai bomo mana? La ilaha illallah. Tak ada. Tapi partner memang pandai. Michael Ang pun hebat. Saya pun ambil daripada dia orang juga. Tapi daripada dia orang tu saya tapis balik, saya pilih macam saya rasa ni lebih pada partner. Ni lebih pada Kak Engku ni daripada. So saya tapis rupanya saya yang betul semua dek. You curi idea orang. Of course. Itu kebijaksanaan saya mencuri idea dia orang. Tapi ada juga saya kaji sendiri betul, ada juga taklah semua yang semua daripada saya ataupun daripada dia. Semua daripada Allah yang Maha Esa. Kalau macam Abil tadi dia cakap kalau boleh tak nak teka awal-awal tu betul macam saya tak hirau pasal dia. Okey, sorry. Macam mana? Macam nak play the game lah walaupun dia tahu mungkin artis supaya tak fun orang dah tahu awal. So, ya betul. Walaupun you tahu orang tu siapa tapi buat pun tak tahu. Kalau ikut saya masa saya kat luar tadi lalu saya dah boleh teka semua dah. Ikutkan saya. Takkan minggu pertama saya nak reveal kan. So apa guna minggu selepas tu nak makan gaji buta. So tak nak lah benda tu berlaku. So hebat sangat tu kan. Macam riak je. So pada saya permainan tu perlu ada juga. Kadang-kadang kita rasa betul tetapi kita perlu simpan juga. Sebab ini adalah satu, bukan trik pada saya, ini adalah satu kepentingan kepada juri dan juga program ini juga. Kalau kita review di awal-awal tapi nyanyian dia bagus, rugi juga saya rasa. Macam partner yang cakap tu betul. Program ni bukan pasal pandai teka. Yang teka tu adalah bonus. Yang paling penting persembahan dia orang tu bagus, dia orang boleh bertahan sampai minggu terakhir. So kita kena simpan juga benda tu. Dan benda tu harus kita orang bincangkan sama kita juga. Walaupun kita dah boleh agak ni, tapi macam bagus lah, simpan dia sampai final. Macam tu. Itu adalah salah satu trik jugalah. Saya sendiri tidak menilai dari segi apa dia punya personality ke ataupun dia punya power. Overall lah, pada saya entity which is orang dalam maskot tu entity lain, orang di luar maskot tu entity lain sebab karakter berbeza-beza. Sebab dia nak mengelirukan juri dengan karakter maskot tu. So dia tak nak bagi orang campur dia. Kadang tu Aaron Aziz ke, Jafar On ke, Aziz Mahu ke. Kita tak nak tahu tu. Janji dengan karakter, pergerakan dia semua dia yang agak boleh menghiburkan. Sampai ada juga budak-budak siap lukis dulu ayam, tak silap saya, Hairul Azhir. Dia memang minat betul dengan ayam tu. Bukan Hairul Azhir kat dalam tu, dia minat maskot tu. So benda ni adalah keberjayaan orang yang memegang maskot tu. Inilah tanggungjawab dia juga. So pada saya, sayanglah kalau dia bagus, karakter dia bagus, maskot dia pun cantik, semua ni kita dah buang dia minggu pertama. Memang tak ada lah. Contohnya saya ingat maskot tadi, sorry. Maafkan saya. Sorry. Maafkan saya. Tak apa ni. Menjadi salah seorang Saya tidak di offer. Saya memang berminat. Saya tidak di offer lagi lah. Dia jadi apa kau boleh kau? Saya kau boleh nak jadi jagung. Sebab dia berkerutu. Dah ada tadi. Dia nak jadi apa yang saya nak jadi. Saya suka yang menggerutu macam tu. Pernah tengok? Pernah tengok yang menggerutu macam tu?
Okey. Itu saja. Itu saya nak tahu je. Pernah ke tak? Ya saya. Kita siapa yang paling tak sangka di sebalik emas? Macam mana soalan ni Yang sekali? paling tak expect orang di sebalik emas tu adalah orang yang Sebelum ni? ya, sebab dia jadi junior. Oh, saya pun tak ingat lama sangat sebab masa tu COVID kan. So kita lama sangat saya pun tak ingat. Aizul Azrin antara orang yang saya tak sangka. Saya tak sangka dia boleh nyanyi semua dengan begitu bagus, dengan high pitch dia. Bagus. Ni Sazali Samad. Sazali? Samad, right? Sazali Samad. Itu legend. Iyalah, saya tengok dia pun dekat IG macam pemalu-pemalu orangnya kan. So iyalah, memanglah dia kalau ikutkan show dia kerja nak menayang badannya, tapi on vocal kita tak tahu. Tapi dia boleh nyanyi. Banyak minggu juga dia bertahan. Itu membuatkan saya tak sangka. Lain-lain saya tak berapa ingat. Dan final Aina Abdul menang. Itu memang vokal dia terang-terang bagus. So saya macam bukan tak kisah macam dia deserve. Orang memang tak dapat negeri kan. Waktu tu Kela je. Final saya kena COVID. So awak tak ada kot. Saya tak ada final. Saya kena COVID minggu pertama, right? Season pertama. It's okay. It's an experience. PKP, ya, PKP. Memang teruk masa tu nak berjalan tak boleh, ada cermin-cermin semua. Yalah, tu saya cakap tadi. Tak ada. Tak ada. Bila COVID naik je kita orang dipanggil. Okay, so whatever. Dia pergi pasal tu. Saya risau tak bila dengar kes COVID? Of course. Saya sebagai rakyat Malaysia risau. Banyak benda yang kita harus nak jawab. Nak jawab soalan tu kan. Pasal COVID. Dia tanya Ziza risau tak bila COVID naik ni. Okey, silakan. Okey. Hukum merah. Berkenaan dengan isu saya ada terbaca lah, tapi saya tak tahu apa komen dia, apa tu dia kan semua benda. Yelah, bila dengar macam tu kesian jugalah kan. Tapi rezeki milik Allah, right? Kalau dia rasa itu terbaik untuk dia, buat, it's okay. Itu dia rasa, yelah, saya pun sebagai, kita semua manusia kan, of course kita rasa tak best lah bila rakyat orang Islam diperlakukan seperti itu. So dia nak bercakap seperti itu, nak serlantang seperti itu hak dia. Dan adakah dia kena tindakan, saya tak tahu. Dikabarkan belum lagi, right? Dikabarkan. So Ziza sebagai rakan, selepas dia pernah berduet dengan komen pada saya, yelah, dia sanggup korbankan kerjaya untuk benda yang terbaik. Itu yang terbaik lah. Saya pujilah sifat dia. Ya. Itu je. Kita punya situasi Malaysia nak menyuarakan macam arti lah sebenarnya. Nak menyuarakan hak senioriti tu sebagai seorang Islam penting juga. Yep. Nampak dia menghadkan. So risau tak pada macam tu? Sini macam mana? Pada saya strategi tu di tangan kita. Kalau kita nak berjuang sesuatu tu di dalam rumah orang, bukan hak milik kita, saya rasa kita harus berjaga-jagalah. Kita harus fikirlah, adakah kita perlu lantang ataupun tidak. Ini rumah orang, right? Tapi kalau bukan di rumah orang, itu rumah kita, cakaplah. Right? So maksudnya jangan sampai merosakkan kerjaya kita. Faham maksud saya, right? So kalau media sosial tu milik Malaysia, milik kita, bercakaplah selantang-lantang pada saya. Kena ada strategi jugalah. Alright. Tapi Allah tahu hati kita. Allah tahu niat kita. Allah tahu concern kita kepada siapa. Dan selebihnya kita yang susun sebaik-baiknya, dan Allah yang tentukan. Tapi saya puji kakak. All the best. Saya rasa lebih baik kalau saya nak buat apa-apa, saya buat kerana Allah. Saya tak perlu nak war-warkan pun pada saya kan. Kalau saya war-warkan untuk diri saya sendiri. Saya rasa apa yang saya buat, saya ikhlas mana yang saya boleh buat, saya buat apa yang perlu saya buat. Alright. Tapi apa-apa pun hak sebagai orang Islam harus kita perjuangkan lah. Itu je pada saya. Perjuangkan cara macam mana, terserah pada cara masing-masing. Jadi kita, ya Allah tahu, aku dah buat
jalan aku dah buat cara aku dah jalankan tanggungjawab aku. That's all, right? Tetapi pada saya lebih suka berstrategi. Tadi Zina sejenis kalau nak buat dakwah tu sendirian lah. Hanya you dengan Allah je, macam tu konsep lah. Macam saya cakap tadi lah, kau di rumah kita buatlah secara ikut suka hati kita. Di rumah orang tak perlu lah, right? Zizan, macam isu boykot pula, macam Zizan sendiri macam mana? Boykot juga barang-barang daripada sana ke ataupun yang saya merujuk kepada ilmuwan agamawan lah yang paling penting. Maknanya kalau benda tu betul disalurkan kepada pihak yang kita tahu yang buat tidak baik kepada Islam, kenapa kita nak sokong, right? So kalau kita bercakap tentang yalah benda-benda gitu, pada saya kenapa kita nak teruskan lagi sedangkan produk kita pun ada yang sedap, yang berkualiti, yang bagus. Dan masa ini juga pada saya ini adalah is a good opportunity juga kepada peniaga-peniaga, right? So kalau katakan ayam ni tak nak makan, orang Malaysia buatlah ayam yang kita rasa sedap, kita boleh makan semua benda, right? So bila cakap tentang fast food memang dah banyak doktor cakap benda tidak sihat yang tidak patut kita makan, right? So banyak kebaikan bila kita tidak makan benda-benda gitu. Saya bercakap secara general kan. So kalau kata agamawan kata begitu, kita, pada saya ikut lah. Tetapi jangan sampai memudaratkan. Tengah lapar pun, tengah tak ada makanan sini, tak ada kedai dah kan. So kita pun macam tak boleh lah macam gitu kan. So kalau perlu makan. Sampai orang kata babi pun harus kalau dah kata darurat, right? Maknanya kita buat tu benda tu biar orang kata biar balance, biar benda tu seimbang lah. Jangan bila tak boleh sangat-sangat tak boleh kan. So macam gitulah pada saya. secara ekstremis lah. Saya setuju dengan benda. Yalah, maksudnya sebagai manusia, right, kita dah tengok video-video. Lepas tu kita dah boleh Google, boleh baca duit ni selalu mana semua benda. Selogiknya apa, right? So pada saya pilihlah sewajarnya. Tapi kalau rasa tak boleh pilih, itu hak dia lah pada saya. Tapi kalau agama mana kata begitu, begitulah pada saya. Saya tidak. Tapi bila pihak ni kata duit kita tidak bawa ke sana, right, so bila kita kaji-kaji, betul lah tak bawa ke sana, boleh lah, tak ada masalah lah. Yes. Maksud saya logiknya macam mana. Tapi saya suka juga mendengar pendapat orang tu, pendapat orang tu. Yang ni pula ini je kerja dia ada, buatlah kerja tu, right? So janganlah kita pergi maki, pergi apa, pergi itu, pergi ni kan. So pada saya humanity dan juga agama kena sekali lah, right? Kena kata logiknya apa, right? Benda ni sensitif. Saya tak suka sangat nak menyentuh kan. Tapi pada saya fikir kiri kanan belakang depan kan. So benda ni pula bukan benda hari ni, benda yang sejarah daripada zaman Rasulullah lagi, daripada zaman-zaman Nabi lagi kan. Tak habis-habis benda ni kan. Tapi hari ni dia sebab ada media sosial, so dia jadi itu ini. So kita kena tengok kiri kanan belakang depan, which is sebelum kita buat sebelum kita bercakap ataupun kita buat satu statement tu, nak kena jaga hati juga, nak kena jaga kulit nasi juga, nak kena jaga diri kita juga, right? Dan pada saya berjuanglah dengan strategi masing-masing. Janji berjuang, right? Okay. Alright. Okay. Thank you. Alright.